Ustaz ambil kaedah tuan-puan, jadi apa-apa dalam hidup kita, ujian keimanan kan ya. 5 perkara ni lekatkan dalam fikiran, dalam hati. Kena buat 5 benda. Sebab tu Ustaz pun tak catat kat buku. Kalau catat kat buku tu, buku yang buat. Orangnya lupa. Nah, adalah orang seloroh ni buku awal masuk syurga. Tuan buku tak masuk lagi. Semua dalam buku. Ya, tapi tak apalah, kita catat, nanti kita akan semak balik kan. Nah, tapi lepas tu kita cuba hafal benda tu insya-Allah. Berlaku apa-apa pada anak, pada kita, pada apa, 5 benda. Pertama apa dia? Husnuzan dengan Allah. Jaga sangkaan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang saatnya syaitan tuan-puan nak goncangkan iman kita supaya apa? Biar kamu buruk sangka dengan Allah. Jangan buruk sangka dengan Allah. Orang yang jaga kesihatan, makan vitamin, jogging hari-hari, apa lagi, tiba-tiba dia yang kena sakit. Jiran dia isap rokok selang setengah jam. Tak ada pun kanser paru-paru. Yang macam cerita ni, cerita sungguh ni. Saya ada orang kampung saya, mak saya ada sebut. Dia tak kenapa pun. Daripada muda mak tengok dia isap rokok. Masa tu ayah Ustazah ada kanser paru-paru. Ayah Ustazah tak isap rokok tu kan. Sebatang pun tak pernah isap. Yang isap tu orang belakang. Orang belakang elok, tak ada penyakit apa. Ya, mak saya sebut lah. Mak kata, heran mak. Abah tak isap rokok pun kanser paru-paru. Ini qadar Allah, ketentuan Allah. Jadi tuan-puan, kita jangan sampai datang buruk sangka kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berikhtiar jaga tuan-puan, kena kat dia. Ustaz, ustazah, agamawan, kena ujian anak tu yang buat masalah. Ini berat. Itu boleh menggoncang dia punya apa? Husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh kata, ya Allah, kamu nak bagaimana lagi ya Allah? Suruh hantar sekolah agama, Suruh didik Quran, suruh ni. Lalah jadi macam tu juga. Tengok. Bergegar sangkaan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila berlaku apa-apa, ingat ni ujian keimanan. So kena jaga apa? Hati kita dengan Allah mesti lurus. Hati dengan Allah mesti lurus. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah tidak ada bandingan dengan sesuatu apapun. Cuma yang Ustaz nak cakap sekejap lagi ni adalah untuk litaqribi dhihni, untuk mendekatkan pemahaman kita. Jadi Ustaz nak bawa cerita macam mana ibu bapa dengan anak. Soal hati lurus tak lurus. Suami isteri, soal hati kita lurus ke tak lurus sesama kita. Cuba tuan-puan, seorang anak ni, bila hati dia tak lurus dengan mak dia ataupun dengan bapak dia. Mak ni kalau tak bagi sesuatu yang anak tu nak, sebab kita kenal anak kita. Kalau bagi sekarang, tak adalah pelajaran dia dah. Jadi kita tak bagi, anak lain mungkin kita bagi. Anak yang ni kita tangguhkan. Anak yang ni nak pergi berkawan, nak pergi mana-mana, kita bagi. Sebab apa? Kita tahu kawan dia baik. Yang ni kita kata tak usahlah, duduklah rumah. Setara tu mak ni punya sayang, ayahnya punya sayang, anak ni dia kata, tahu dah, kalau dengan dia semua tak dapat, kalau dengan abang semua dapat. Nampak tak gambaran hati tu tak lurus tuan-puan? Dia boleh kata, dah agak dah. Tengok dah agak dah. Mak akan jawab macam tu. Kalau dengan saya, mak memang macam ni. Padahal mak ni tak ada niat, tak ada niat sekelumit pun nak bezakan kasih sayang, nak berlaku tidak adil. Tapi kita tahu nak menempatkan sesuatu tu pada yang sesuai. Sebab kita mak ayah anak kita tahu tuan-puan, insya-Allah kita tahu. Sekilas apa? Ikan di sungai ke laut? Ya, air. Sekilas ikan di air, kita tahu jantan betina. Iya. Tengok tu tahu. Sampai anak Ustaz pernah kata macam ni, jealous lah dengan ilmu ibu-ibu ni. Kenapa? Tanya dia. Semua ibu tahu dia kata. Kita boleh sangka. Dia datang bilik Ustaz, dia berdiri tercegat. Ustaz terus cakap sesuatu yang memang sama dengan dalam kepala dia. Dia tak cakap lagi tu. Dia kata jealous dengan ibu-ibu ni. Semua benda dia tahu. Insting kita kuat tuan-puan. Kita mak kan, orang kata apa, kilas dia tahu dah. Biiznillah. Jadi bila anak kita semudah tu dia kata,
Mak pilih kasih, abah pilih kasih, tak sayang dia, memang saja nak buat naya kat dia. Ini maknanya apa? Hati dia tak luweh dengan mak ayah dia. Tak bagus tuan-puan. Anak hati tak luweh dengan mak bapak tak bagus. Mak ayah ni insya-Allah tak ada niat nak buat apa? Nak buat buruk ke anak, buat jahat saja nak tengok biar anak nombor 3 ni tak berjaya. Tak ada. Jadi untuk suuzan dengan seorang ibu dan ayah yang setiap hari berdoa kebaikan ni, ini satu benda yang sangat tidak wajar. Itu baru level mak ayah, makhluk lagi. Kita makhluk. Walaupun kita mak orang, ayah orang, kita masih makhluk. Apatah lagi dengan Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, yang mengharamkan sifat zalim, tidak pernah zalim. Bahkan Allah adalah yang maha adil. Mudah-mudah kita kata Allah tak sayang kita, Allah biarkan kita, Allah saja je buat kita macam ni. Allah macam-macam lah maknanya suuzan kepada Allah. Maka ini adalah satu kegagalan kepada keimanan kita. Yang berjayanya apa? Bila Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita. Sebab bila uji ni dia akan makin baik ya tuan-puan ya. Maka hendaklah kita bersangka ataupun husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah perkataan yang baik-baik. Yakinlah benda yang baik-baik. Ya, Allah bukan nak menjatuhkan saya, Allah nak mengangkat saya. Ya. Tiba-tiba kita ada buat dosa tuan-puan. Buat dosa ni satu ujian ya. Mengingatkan dosa-dosa silam ni sakit. Setuju tak tuan-puan? Sakit, luka tuan-puan ingatkan dosa-dosa silam. Andai kata boleh diundurkan waktu, kita tak nak buat. Tapi itulah perjalanan hidup masing-masing. Jadi tidak berbangga dengan maksiat yang pernah kita buat. Kita rasa sakit, luka. Tapi kita husnuzan dengan Allah apa dia? Ya Allah, mungkin itu lebih baik bagi aku. Supaya aku tahu pahit, kelat, sakitnya maksiat. Sampai aku tidak mau jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Orang tak pernah jatuh lubang tu, maksiat tu mungkin boleh jadi sangat mudah pada jiwa dia untuk ujub dengan kebaikan dia. Ujub dengan kebaikan, aku hebat, aku bagus, aku tak pernah buat dosa tu, tak pernah buat dosa ni, aku mulia. Allah tak suka hati macam tu. Tanpa menyandarkan semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh saja bagi pada siapa-siapa yang Allah kehendaki. So kalau Allah pilih kita, masa muda baik, masa tua baik, kembali pada Allah, syukuri nikmat Allah. Jangan biarkan riya, ujub, penyakit-penyakit hati bersarang dalam jiwa kita, sombong, takabur, apatah lagi. Tapi orang yang pernah buat salah, mungkin jiwa dia lebih lunak tuan-puan. Melihat orang buat salah dengan rasa ihsan. Dia lebih pemaaf. Dia lebih penyayang. Kenapa? Dia tahu sakitnya buat salah bila kita dah bertaubat. Ada banyak benda yang kita boleh positifkan apabila kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-puan sekalian, berlaku apa-apa ujian keimanan, cari hikmah. Gali hikmah dia. Hikmah ni berupa ilmu. Mesti ada ilmu yang kita tak ada. Mesti ada ilmu yang kita kena tambah, kena tampung. Orang yang, katalah tuan-puan, berlaku ujian pada anak-anak ini cerita yang saya sebut ni cerita yang selalu berlaku. Mak ayah orang profesional tuan-puan, jurutera, lawyer, apa lagi tapi jaga anak seorang bukan senang. Anak tunggal seorang. Kalau kita fikirkan safety dia, mak ayah bijak apa? Ayah lawyer, mak doktor pakar, anak seorang takkanlah tak terjaga. Duit banyak kan, pergi hantar sekolah-sekolah yang utama, yang ternama. Tapi tak semudah itu tuan-puan. Masa kita nak didik anak, kita bukan guna semata-mata ilmu lawyer kita. Kita nak didik anak, kita bukan guna ilmu jurutera kita. Nak didik anak, nak jadi ibu, nak jadi ayah, kena sekolah yang lain. Sayangnya sekolahnya tidak ada. Kat mana sekolah jadi ibu? Kat mana?
Kat mana sekolah nak jadi suami tuan-puan? Kat mana sekolah tu? Kalau ada nak hantar tak suami kita? Bang, saya hantar bang 10 tahun pun tak apa bang. Menjadi suami baik. Ya. Sekolahnya tak ada. Kecuali kita mencari hikmah, mencari pelajaran, mencari ilmu, gali, teroka, cari. Kat mana dalam hidup ni tuan-puan? Sekolah khasnya tidak ada. Untuk jadi ibu, untuk jadi suami, jadi isteri. Sekejap je kursus kahwin. Tuan-puan ingat lagi tak cerita apa kursus kahwin? Tak ingat. Ingat tak siapa nama ustaz yang bagi kursus kahwin? Ingat lagi tak nama apa? Syarikat sekolah yang bagi kursus kahwin tu? Pun tak ingat. Habis lupa semua. Yang penting dapat sijil ustazah sebab saya nak kahwin. Itu bukan sekolah. Dulu mana ada kan? Tak ada lagi lah, tak ada. Iya. Maksud dia tuan-puan, sekolah dia tu. Sekolah dia tak ada. Sebab itu bila berlaku dalam kehidupan kita sesuatu, Allah nak sekolahkan kita. Kat situlah ilmu yang kita kena cari. Kamu ada masalah dengan anak kamu kan? Cari ilmu parenting, keibubapaan. Kamu ada masalah komunikasi dengan isteri kamu kan? Cari ilmu komunikasi, ilmu rumah tangga. Dalam ilmu jurutera tak ajar benda tu. Cari sekolah, belajar.